Okay, dan seterusnya kita pergi kita pas kepada Cikgu AM Syahridwan lah daripada Terengganu dengan tajuknya How to Achieve yang 10,800 ANC every month. AM Cikgu Wan dah bersedia ke? Dah ada. Dah. Okey, nak share screen dah. Nak share screen. Okey, jap saya stop ni. Okey, nampak skrin saya? Nampak? Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada Mr. Lee. Salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada MC lah, Tuan Hafiz, atas jemputan malam ni untuk sharing kepada grup DTG, grup kita. Okey, so malam ni saya memilih tajuk How to Achieve 10,800 ANC every month. Okay, so apa yang saya nak share malam ni sebenarnya lebih kepada plan dan strategi. So kita dah berada di pertengahan Jun, 15 hari bulan dah hari ni. So tinggal 15 hari je lagi untuk habis quarter 2 dan kita akan melangkah untuk quarter 3. Okay, jadi plan dan strategi ni saya buat benda ni based on experience lah, based on pengalaman. Tapi saya tak katalah 100% boleh dapat 10,800, tapi insyaAllah kalau kita istiqamah dan konsisten buat, tidak mustahil. Sebab sebenarnya untuk dapatkan sale ataupun close case, dia bergantung kepada usaha kita dan strategi, plan, teknik, cara nak close, semua tu bergantung pada individu tu. Tak ada pun satu teknik yang betul-betul, orang kata kalau dalam takaful ni betul-betul buat teknik tu semua orang jadi. Tak. Dia bergantung pada ejen tu sendiri sebab close case ni adalah satu seni. Seni mereka sebab makin ramai kita terima rejection, makin kita faham macam mana kita nak handle objection, macam mana kita nak approach orang tu, macam mana kita nak tarik interest orang tu untuk mencarum dalam takaful. So benda ni adalah satu plan dan satu strategi dan benda ni pun saya gunakan untuk team mate saya semua. Saya duplicate balik untuk mereka, ada yang membuahkan hasil dan mungkin boleh digunakan lah untuk sahabat-sahabat yang ada dalam GTG, terutama sekarang ni kita berada dalam musim lockdown yang mana agak sukar untuk kita berjumpa dengan orang dan memang 100% kita bergantung kepada platform online. Okey, sebelum saya pergi ke seterusnya, untuk plan dan strategi ni kita kena mulakan dengan mindset. Okey, macam mana pun apa yang kita nak buat, dia kena ada mindset yang betul. Selagi mindset kita tu tak betul, kita banyak benda yang negatif dalam kepala, mind dan hati kita ni tak align, kita susah nak dapat apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dapatkan pada bulan tu. So perkara pertama, mindset kita kena betul. Okay, mindset ni actually sebenarnya adalah satu, orang kata lebih kurang macam angan-angan lah. So kalau kita berangan untuk dapat 10,800 ANC setiap bulan, jadi angan-angan tu kita tulis. Bila dia ditulis, dia akan jadi satu impian. Bila daripada angan-angan tadi, bila kita catat, bulan ni kita nak dapat 10,800. So dia jadi satu impian. Dari impian tu apabila kita ada spesifik target, kita buat spesifik target berdasarkan impian yang kita tulis tu, dia akan jadi satu matlamat. So kita akan bekerja berdasarkan spesifik target matlamat yang telah kita buat. Okay, so sebelum masuk pada plan dan strategi, saya nak bawakan untuk sahabat-sahabat semua ni, kita perbetulkan dulu mindset kita. Jadi ada dua benda dalam mindset ni, iaitu mindset tugas kita sebagai seorang ejen dan mindset mudahnya sebenarnya untuk dapat 10,800 ANC setiap bulan. Okay. Always remember, bila kita gagal dalam perjalanan seorang ejen takaful, never blame the leaders, never blame the clients and never blame the company.
Tapi kegagalan itu adalah sebab kita gagal menjaga aktiviti kita. Okey, benda ni memang saya keep remind lah dalam diri saya sendiri every day. Kalau bulan tu kita tak ada kes, jangan salahkan siapa-siapa. Kita check balik aktiviti kita. Ini mindset yang pertama yang saya nak terapkan. Maknanya kalau kita seorang ejen, dalam bulan tu kita tak ada kes, kita check balik aktiviti kita. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Jangan kita salahkan, oh inilah agensi tak buat apa-apa ni macam ni. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Kita check diri kita as ejen. Sebab ejen adalah hanya title. Once kita contract dengan Great Eastern Takaful, bisnes tu adalah bisnes kita. Itu adalah tanggungjawab kita macam mana kita nak jalankan bisnes kita. Tak boleh sentiasa nak bergantung pada orang. Bila kita contract, itulah bisnes kita. Kitalah owner kepada bisnes tu. Kita responsibility pada bisnes tu sepenuhnya. So, bila satu bulan tu kita tak ada kes langsung ke, kita Putus ke? Hello Wan. Iwan, suara terputus lah. Someone tolong call dia, Sat. Ada siapa-siapa dah call? Cikgu Hemi dah call ke? Sekejap, si call. Hello Wan. Tutup lah pula. Mai, Mr. Lee, komen sikit ni. Always remember. Cikgu Yuan ada dalam ni ke dia terkeluar? Cari nama tak jumpa pula. Mr. Lee cakap tak dengar. Okay. Alright. Cikgu Okay, Yuan ada lagi, saya check. ada Ada. lagi ya. Cikgu Yuan lagi. Syahridwan tu, ada lagi nama dia. Okey. 11779979. Dia Video tengah dia masuk balik. matikan. Video matikan tapi mic dah on dah tu. Left dah, dia left dah. Nampak baru left. Dah. dia Betul. dia masuk balik. Internet tak stabil tu. Tadi Dah call dia dah. Dia masuk balik. Syahridwan ni join berapa lama dah? By the way. 4 tahun sekali. Oh, okay. masuk dah. Dah masuk balik ya. Okay, baik. Sorry. Ada orang call tadi. Dia terputus. Okay. Saya share balik konten. Always remember sana. Okay, sekejap. Okay, nampak slide? Belum. Tak nampak lagi? Nampak lagi ya? Belum ada. Belum ada? Tak nampak. Tan Sri kunyah jauh sikit nampak jelas tau. Tak tahan tengok lah. Okey.
Okay, damai. Ada slide? Dah ada? Tak ada. Tak, dia putih. Putih? Dia slowly main. okay, Okay, ada. Alright. Ada? Oh, sorry. Okay, so sekarang kita sampai sini tadi kan? Betul? Always remember sana. Always remember. Sini ya? Ya, ya. Oh, maksudnya saya cakap seorang-seorang tadi. Okay. Sekali lagi. Okay, always remember. Okay, so bila kita gagal dalam perjalanan seorang ejen takaful, never blame the leaders, never blame the clients and never blame the company. Tapi kegagalan itu adalah sebab kita gagal menjaga aktiviti kita. So benda ni memang saya always keep remind lah dalam diri saya every day sebab macam saya seorang yang part time. So I need to keep the energy. Maksudnya saya perlu fokus dua benda. Satu kerja hakiki dan dalam masa sama saya fokus juga kepada takaful. Fokus pada takaful pun lebih kurang sama dengan fokus pada kerja hakiki. Dua-dua saya letakkan komitmen, boleh katakan 100% lah dua-dua ni. Sebab tahun ni adalah tahun terakhir untuk saya fight naik UM tahun depan. So doa-doakanlah moga perjalanan tahun ni untuk saya naik UM tahun depan dipermudahkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. So jadi kita as agent, bila dalam satu bulan tu kita tak mampu dapat kes, kita rasa macam susah, terutamanya sekarang ni di musim lockdown, memang kita akan rasa orang sekarang ni memang tak ada duit lah nak carung dan takaful. Orang lebih simpan duit untuk basic need yang mereka perlukan. Tapi sebenarnya pandemik ni adalah satu rahmat untuk ejen takaful. Itulah saya boleh kata satu rahmat sebenarnya. Isu pandemik ni membuka mata lebih ramai orang. Cuma kita tak jumpa the correct person, orang yang betul saja untuk mencarung. Kalau kita jumpa orang yang betul, memang dia sanggup mencarung dalam takaful. Sebenarnya ramai lagi orang yang betul-betul nak takaful ni, cuma tak orang kata emosi tu tak dijentik betul-betul lagi, awareness dia tu. So setiap kali kita tak ada kes satu bulan tu, kita check balik. Kita macam mana aktiviti kita pada bulan tu? Adakah aktiviti kita pada bulan tu sudah cukup untuk membawa kes kepada kita? Kalau rasa tak cukup, macam selang sekali je buat. Sebab percayalah, orang kata aktiviti yang berterusan, aktiviti yang konsisten, benda tu akan menghasilkan result. Sebab orang kata usaha yang gigih tak akan pernah orang kata mengkhianati result dia. Usaha yang gigih tu tak akan pernah sekali-kali mengkhianati result dia. Siapa yang usaha, dia akan dapat. Okay. So ini mindset yang pertama, iaitu dari segi aktiviti kita. Kita kena jaga betul-betul aktiviti kita, barulah boleh dapat 10,800 ke 20,000 sebulan ke, kita boleh dapat. Benda tu tidak mustahil. Sebab dah ada, kalau kita tengok dalam carta-carta top nationwide, kenapa dia orang boleh konsisten dapat? Kenapa kita tak boleh? Kita cuma perlu jaga aktiviti kita, konsisten, berikan komitmen. Okay, ini mindset yang pertama. Mindset yang kedua, okay, yang ini adalah guru vs agent. Yang ini saya nak bawakan satu mindset berkaitan dengan konsep rezeki. Yang ini untuk konsep rezeki. Okay, seperti mana semua tahu, saya adalah seorang guru dan dalam masa sama juga saya buat takaful, agent takaful. Okay, bila jadi seorang guru, untuk melayakkan saya terima gaji yang saya sebagai seorang guru ni, tugas utama yang perlu saya buat adalah mengajar, menyampaikan ilmu. Itu adalah tugas yang utama. Barulah saya layak menerima gaji yang saya ada sekarang. Okay. So untuk melengkapkan lagi allowance dalam gaji saya tu, semua allowance yang ada sehingga lengkap semua, nak melengkapkan lagi allowance tu, gaji tu, saya kena ada, contoh saya kena buat aktiviti luar, macam kena bawa budak bersukan, bawa budak bola, kena ada buat minit mesyuarat, kena handle co-curriculum. Jadi lengkaplah satu gaji yang cukup dengan kadar kerja yang saya buat. Sama juga dengan ejen takaful. Jadi bila kita menjadi ejen takaful, tugas utama kita untuk melayakkan kita terima komisen adalah prospecting. Kita nak dapatkan komisen tu adalah melalui prospecting yang setiap hari perlu kita buat. Sebab apa? Sebab melalui prospecting,
dia akan datang case. Daripada close case, kita akan terima commission. So untuk kita layak menerima, maknanya kita nak Allah bagi kita commission tu, usaha kita, tugas kita adalah prospecting hari-hari. Dan untuk melengkapkan lagi commission yang bulan-bulan kita terima daripada klien kita tu, kita kena assist klien kita. Kita kena tolong klien kita buat claim, assist dia nak dapatkan GL, kena buat pertukaran borang nominis ke apalah, maksudnya assist agent. Jadi lengkaplah commission untuk seorang agent. Jadi saya nak bawakan satu mindset kat sini. Buat dulu tugas kita sebagai seorang agent. Yang pertama, tugas utama kita adalah buat prospecting. Jangan duk fikir macam mana aku nak close teknik, apa aku nak pakai. Tapi tugas aktiviti tak jalan. Aktiviti tak gerak. Update dekat Facebook tak buat. Kita hanya duk fikir macam mana nak buat, macam mana Syakir ni asyik. Contohlah Syakir, jangan marah. Macam mana Syakir ni asyik close je. Kita asyik tanya je dalam fikiran kita, tapi kita tak bergerak. Syakir dia bergerak. Bila dia dapat ilmu, dia take action. So dia dapat result. Sama juga macam kita, prospecting kena buat hari-hari. Walaupun seorang ke dua orang je kita buat, tapi kita kena cuba konsisten hari-hari untuk buat bagi kita melayakkan dapat commission tu. So ini mindset yang kedua dalam tugas kita dalam kerjaya takaful. Okay. Next. Okay, yang ini adalah mindset yang berkenaan dengan magic numbers. Saya pernah bagi lama dah lah kot, saya rasa tahun lepas tentang magic numbers. Okay, so mindset yang seterusnya adalah mindset mudahnya sebenarnya untuk kita dapatkan 10,800. 10,800 adalah contoh sebenarnya. Jadi tak kira lah berapa pun kita nak letak, katakanlah kita nak letak 20,000 pun, sebenarnya adalah lebih, kita kena dapatkan mindset yang betul. Yang sebenarnya nak capai target yang kita tetapkan tu adalah mudah. Selagi kita letak dalam kepala, dalam otak yang berkata aku nak 10,800, tapi dekat hati ni ragu-ragu, macam mana aku nak dapat 10,800 ni. Bila tak align, mind dengan hati tak align, tak sama, tak selari, benda tu akan jadi sukar untuk kita dapat. Sebab kita sendiri tak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Otak je duk fikir, duk berangan. Tapi hati tak percaya pada kebolehan diri. Sebenarnya kita kena percaya pada diri kita dahulu. Kita jangan harapkan orang lain percaya pada kita. Once kita percaya pada diri kita, orang lain pun akan percaya pada kita. Dia orang kata macam law of attraction lah. Macam kita percaya, kita yakin, kita akan tarik orang yang yakin pada kita. Okay, so ini mindset untuk macam mana kita nampak mudah je untuk dapat 10,800. Okay. Sebulan kita target adalah ASC kita 10,800. Okay. Minda kita perlu terima dahulu untuk capai 10,800 ASC ni adalah sesuatu yang mudah. Every day bangun pagi, celak mata, kita syukur dulu pada Allah sebab hari itu kita masih hidup, diberi peluang untuk bernafas, masih ada suami, isteri, masih ada anak-anak yang sihat. Lepas tu kita terus fikir setiap pagi. Latih otak kita tu untuk terima. Bulan ni aku nak capai 10,800. Maknanya cakap pada diri kita, bulan ni aku boleh capai 10,800. Tapi benda tu tak boleh buat sehari. Sebab otak ni, dia susah nak menerima benda yang kita tak pernah capai. Tapi dia boleh terima apabila kita keep remind dia. Kita cakap dekat otak kita ni, kita boleh. Satu masa nanti dia akan percaya dan kita akan boleh. Okay, so yang pertama untuk dapatkan 10,800 ni, minda kita kena terima dahulu untuk capai 10,800 ASC ni adalah satu benda yang mudah. Macam contoh tadi, Kak Ida dapat close 1 million. Memanglah berliku-liku jalan je, tapi sebenarnya tak mustahil dengan usaha. Kita usaha dulu. InsyaAllah jalan dia tu akan ada. Selagi tak berusaha, jalan memang takkan ada. Duduk saja memang takkan ada. Kita kena berusaha dahulu. Okey. Seterusnya, daripada 10,800 sebulan ni, jika kita pecahkan kepada minggu, iaitu kita ada 4 minggu dalam 1 bulan, kita hanya perlu close 2,700 sahaja seminggu. Seminggu tu hanya perlu close 2,700. Jadi dah jadi makin kecil. Jadi otak lagi senang nak terima. Seminggu hanya perlu close 2,700 sahaja. Okey.
Bila kita dah pecah kepada 1 minggu iaitu 2,700 ANC sahaja, okey, bagaimana sebenarnya kita nak dapatkan 2,700 seminggu ni? Okey. Close 2 kes bersaiz RM112.50 sebulan dalam 1 minggu. Maksudnya 1 minggu tu kita cuma nak 2 kes je. Bila kita start buat mindset, seminggu aku nak 2 je kes. Saiz dia RM112, 113 lah kita tak sini. Kita genapkan jadi 113. Jadi kalau kita fikirkan, RM113 sebulan ni actually ramai lagi dekat luar sana sebenarnya boleh mencarum. Sebab harga below 150 sebulan. Jadi benda tu bila kita fikir macam tu, kita tetapkan mindset yang betul, minggu ni aku nak cari 2 kes sahaja. 2 kes sahaja yang saiz dia bawah 150. So kita boleh nampak dah dekat situ siapa yang mampu keluarkan 150 ke bawah untuk mencarum dalam takaful. Jadi lebih mudah untuk kita cari prospek. Maknanya lebih mudah, targeting kita tu lebih orang kata tertumpu. Bukannya dah terbuka, nampak orang tu orang ni, kita makin tertumpu kepada satu jalan yang mana kita nak cari orang yang mampu keluarkan RM113 sebulan untuk mencarum dalam takaful. 2 orang je 1 minggu. Tak ramai, 2 orang je. Jadi dia akan jadi lebih mudah. Bila kita dah kenal pasti 2 orang sahaja 1 minggu, kita mula kenali produk yang kita nak tawarkan. Maknanya sekarang ni kita cuma nak close 2 kes saja yang saiz RM113 sebulan lebih kurang. Sekarang kita kenal pasti produk apa yang boleh aku tawarkan untuk aku close RM113 ini. Okay, ini cuma cadangan lah. Saya bukan katakan produk yang saya letak ni adalah wajib kita guna. Ini cuma sekadar cadangan. So, cadangan saya yang pertama adalah iGen. Okay? Sebab kita tahu produk iGen sekarang ni bagi saya satu produk hibah yang powerful lah daripada Great Eastern Takaful. Dengan harga yang berpatutan, coverage meningkat. Kebanyakan yang saya approach memang mengatakan iGen ni antara pelahibah yang terbaik lah. Sebab harga sama tapi coverage meningkat. Kita ada modal besar untuk kita close dengan prospek kita. Produk yang kedua yang saya suggest adalah hibah Evo. Sebab hibah Evo kalau 150 sebulan ke bawah tu kita dah boleh dapat lah sekali dengan CI, mungkin 100k sum cover. So berpatutan. So jadi bila kita dah dapat kenali produk yang kita nak tawarkan, kita akan fikir siapa yang memerlukan iGen ni, siapa yang memerlukan hibah Evo ni, golongan yang berpendapatan berapa yang layak untuk aku approach. Jadi tak adalah kita approach orang yang memang dalam kesusahan, tiba-tiba kita approach juga dia, kita tahu dia dibuang kerja ke, memang tak dapat lah, memang kawan-kawan dia kata aku tak ada duit lah. Jadi bila kita ada mindset yang betul iaitu kita pecahkan dalam kepala kita ini melalui perancangan, melalui strategi, kita akan lebih mudah nampak siapa yang aku nak approach. Okay, bila ini adalah untuk correct mindset. Seterusnya, so bila kita dah ada planning tadi, masuklah kepada mencari prospek di musim lockdown, iaitu dalam online platform. Prospek ni untuk pengetahuan semualah, mungkin ada yang dah tahu tapi saya nak tekankan kat sini, prospek ni adalah seseorang yang ingin tahu dengan lebih lanjut pasal produk tu. Dia bukan klien lagi, dia adalah orang yang ingin tahu. Dia baru nak tahu. So kita belum tentu lagi close atau tidak. Prospek ni adalah orang yang berminat nak tahu dengan lebih lanjut. So dari mana kita nak dapatkan prospek ni? Kita perlukan lead. Lead itulah yang akan menghasilkan prospek. So dekat sini saya bagi suggestion 2 cara untuk lead kita, iaitu yang pertama 100 project list dan yang kedua melalui social media marketing. 2 cara ni adalah lead kita yang akan mendatangkan prospek yang ingin tahu dengan lebih lanjut pasal produk yang kita tawarkan. So kita boleh guna 2 benda ni. Jadi saya masuk pada 100 project list ni. Seperti mana yang kita tahu 100 project list ni untuk closing ratio kita adalah 10 orang yang kita cerita ataupun kita approach, 3 orang yang akan kita present quotation dan 1 yang akan kita close. Ini closing ratio
Mungkin dari Limbra kot benda ni, saya pun tak pasti. Tapi memang kita gunakan benda ni dari dulu lagi lah. GE memang terangkan pasal closing ratio kita 10, 3 dan 1. So daripada ratio 10 orang, 3 orang dan seorang ni, target 2 close case seminggu. Jadi seminggu kita hanya perlu listkan 20 orang je. Kita perlu listkan 20 orang sahaja untuk 1 minggu. Ramai tak 20 orang seminggu tu? Rasa macam lelah dan letih tak sebenarnya nak buat kalau kita nak approach 20 orang seminggu? Sebenarnya tak ramai pun, 20 orang je seminggu. Ini salah satu aktiviti yang kita boleh buat lah. Maknanya 1 minggu kita senaraikan 20 orang untuk kita approach. Okay? Dan untuk kita senaraikan 20 orang ni, saya suggest tolong jangan scroll dekat WhatsApp, dekat kontak di WhatsApp tu. Okay, ni aku nak approach. Ni lah nama Ahmad ni lah. Lepas tu, sekejap lagi scroll lagi. Aku nak approach ni lah. Jangan buat macam tu. Kita akan membazir masa, kita akan, orang kata tak teratur. Tolong tulis siap-siap dalam satu buku sebelum kita approach. Jangan hari tu nak start approach, baru kita nak cari nama-nama. Ahmad lah hari ni. Jangan macam tu. Tulis siap-siap 20 orang tu. Maknanya sebelum listkan nama, kita perlu fikirkan nama yang mampu keluarkan wang untuk mencarum supaya kita dapat kurangkan orang kata percentage rejection. Maknanya kita dah fact finding sikit-sikit orang tu. Okey, orang ni katakanlah dia kerja kerajaan. Okey, kita tahu orang kerajaan masih menerima gaji yang stabil. So kita boleh cuba approach. Kita kena tengok juga benda tu sebab kita tak nak kita approach orang yang salah supaya kita tak terima terlalu banyak rejection. So duduk betul-betul duduk atas meja, ambil buku, cari, tulis siap-siap, buat planning, buat jadual supaya mudah untuk kita monitoring benda tu. Jangan orang kata hentam je, okay, ini nak approach ni, esok nak approach ni, cari dalam Facebook. Tak nak macam tu. Kita buat melalui orang kata cara yang betul. Okay. So, cadangan untuk cari list nama ni, kita boleh cari dalam contact list, Facebook friends, IG followers, existing client. Okay, sebenarnya banyak lagi yang belum kita approach kalau kita sedarlah. Kalau Facebook friend tu, Facebook benarkan kita ada friend maximum 5,000. 5,000 maximum. So dekat situ kita dah ada 5,000 orang lead untuk kita convert menjadi prospek kita. Kalau IG followers, lagilah ramai. Sebab IG followers unlimited. Puluh-puluh ribu atau 1,000 pun boleh dapat dalam IG. Terus kat situ kita dah ada ramai sebenarnya lead yang boleh kita untuk approach untuk convert kepada jadi prospek. Dan untuk agent-agent yang lama, macam saya pun agent lama, kita boleh guna existing client. Sebenarnya existing client tu lebih mudah untuk kita approach. Sebab dia dah ada trust dengan kita. Kita check balik senarai existing client kita dalam IGP tu, tengok okay, orang ni dah ada hibah ke, orang ni dah ada medical card ke, cuba approach dengan plan yang baru kita ada agent. So kalau saya, okay, so kalau dekat saya ni Facebook dan IG ni, saya suka approach orang yang selalu view story kita. Apabila kita up story dekat Facebook, IG, kita akan perasan ada orang yang sama je yang orang kata konsisten hari-hari view kita punya story tu. So orang tu bila dia hari-hari dia view kita, maksudnya kat situ dia ada trust dengan kita. Dia suka apa yang kita share. So kita boleh cuba approach orang macam tu. Sebab orang yang suka dekat kita, suka tengok apa yang kita share, mungkin lebih mudah untuk dia terima apa yang kita nak sampaikan. So ini cadangan kat mana kita nak dapatkan list-list lead ni. Okay. So, seterusnya cara mulakan conversation dengan lead. Ini cadangan lah apa yang saya gunakan sekarang. Saya sebarkan benefit free vaksin Great Eastern tu. Kita just bagi tahu Great Eastern ada buat tawaran ni dan dekat bawah tu kita letak lah. Untuk dapatkan apa-apa benefit lain yang berkaitan dengan takafu, boleh terus direct PM kita. Letak link WhatsApp dekat situ. Atau kita boleh tawarkan pelan yang kita nak approach tu kepada kawan-kawan atau saudara mereka. Ini macam dummy lah. Sebenarnya kita nak approach dia. Tapi kita berlapik sikit, kita cakap, Kak,
kalau adalah kawan-kawan akak, saudara mara ke yang nak buat hibah, akak tolonglah bagi tahu sebab Great Eastern sekarang ni ada satu plan yang harga bawah 1.5 je tapi coverage meningkat setiap 5 tahun kak. Kalau ada kawan-kawan tolong bagi tahu saya. Kita sebenarnya nak approach dia tapi kita dummy dengan benda macam tu. Secara tak langsung dia macam aku pun tak ada hibah lagi. Kadang-kadang dia akan cuba terang sikit apa pelan tu. Sebab saya pernah close beberapa kes jugalah dengan cara ni. Okay, so ini cara untuk kita mulakan conversation dengan lead kita untuk convert dia kepada prospect. Dan kalau untuk yang ni ada plus name card. Jadi boleh tambah name card sekali masa kita WhatsApp ke dia ataupun Messenger dekat Facebook ke. Boleh masukkan sekali dengan name card. Dan untuk orang yang close dengan kita macam kawan rapat ke, kawan sekolah lama ke, kita boleh cuba sembang dulu dengan tanya keadaan dia di musim lockdown ni. Macam mana keadaan dia, keadaan family dia. Itu pembuka bicara kita sebelum kita masuk kepada tujuan utama kita untuk sebarkan manfaat tentang takaful. Sebab kadang-kadang ada juga orang bila baca macam tu, bila kita tulis macam tu dia berlutik je. Tapi kalau ada orang yang macam kita sembang-sembang dulu, dia lebih mudah untuk dekat dengan kita. Okay, so ini mencari prospek musim lockdown melalui 100 project list. Okay, seterusnya social media marketing. Dalam social media marketing juga kita boleh dapatkan lead dan convert kepada prospek. So dekat Facebook dan IG, saya sangat sarankan gunakan lebih banyak soft selling berbanding dengan hard selling. Okay, soft selling ni lebih kepada orang kata menjual secara tak langsung. Bukannya okay plan ni harga macam-macam ni nak cepat PM saya. Saya lebih suka pendekatan kepada soft selling sebab soft selling ni dia menimbulkan awareness pada orang. Kita bercerita berdasarkan situasi sebenar, testimoni, macam contoh GL approve ke, macam Cikgu ni pun selalu up tentang GL approve, jadi orang makin trust dengan kita. Kita tak suruh pun dia ambil dengan kita, tapi kita share apa kelebihan yang ada, apa yang manfaat yang boleh berlaku jika ada perlindungan takaful. So biasanya kalau dalam ejen-ejen saya tu memang saya suruh mereka buat 3 kali sehari lah. Sebab pada permulaan kalau ejen rookie, memang kita kena banyakkan post di media sosial sebagai branding kita. Sebab kalau kita tak post, orang tak tahu kita ni ejen takaful. Tapi bukannya 3 kali sehari itu semua berkaitan dengan takaful. Tak jadi juga. Kita kena selang-sedikan dengan lifestyle kita, motivation, inspirasi. Kadang-kadang sebab social media ni dicipta untuk bersosial. Dan nama dia social media. Bukan dia diciptakan untuk bisnes. Dia kalau nak bisnes dia dah ada platform sendiri macam Facebook, dia dah ada Facebook Ads khas untuk bisnes. Dia ada marketplace khas untuk bisnes. Tapi Facebook personal sebenarnya digunakan untuk bersosial. Jadi share lah aktiviti kita seharian tu, apa yang kita buat orang lebih suka baca. Orang lebih suka untuk dekat dengan kita. Orang akan klik profil kita, orang akan masuk, dia ni buat apa? Jadi dari situlah dia akan mula baca apa yang kita update dalam takaful. So gunakan lebih pada soft selling. Hard selling boleh guna tapi jangan terlalu orang kata kerap kalilah. Selang-sedikan juga dengan soft selling. Okey. Seterusnya IG story, Facebook story, WhatsApp story. Kalau betul nak dapatkan 10,800, update lah 10 kali sehari. Sebab apa? Kalau story ni dia hilang, dia tak kekal. So kita update dah 10 kali sehari. 10 kali sehari ni tak semestinya tentang takaful. Kalau dekat story kita nak hasil pun tak apa sebenarnya. Kita kalau hari tu makan tengah hari nasi ayam, ambil gambar, letak dekat story. Cerita hari ni makan nasi ayam. Tak apalah. Itu cara kita marketing. Kita buat marketing untuk attract orang suka tengok story kita. Sebab dalam selang-sedi kita cerita pasal kehidupan kita, kita nak masukkan takaful. Kita nak masukkan info tentang takaful. Jadi bila orang start view kita punya story, secara tak langsung dia baca info tentang takaful yang kita share. So cuba latih diri untuk buat 10 kali sehari. Tak susah pun 10 kali sehari ni, tapi kena bekerja mengikut jadual lah. Jangan sampai orang kata
sampai kena pegang phone tu tak layan anak lah, tak layan bini lah. Janganlah macam tu. Itu saya pula yang kena marah sebab kata nanti Cikgu Iwan suruh buat 10 kali sehari. Tak, bukan macam tu. Maksudnya kita agihkan waktunya betul-betul 10 kali sehari, mungkin pagi 2 kali, tengah hari 2 kali, petang 2 kali, malam pula buat 3 ke. Agihkan waktu kita dengan betul. Okey. Seterusnya adalah pastikan kita susun konten yang betul dan sesuai. Okey, contoh saya bagi contoh untuk soft selling 3 kali sehari tu. Okey, jadi kalau saya waktu pagi, saya katakanlah hari tu saya nak buat tentang recruitment. Saya nak attract orang untuk berminat menjadi ejen. So, pagi saya akan post pasal motivation kehidupan. Sebab saya tahu dalam keadaan lockdown sekarang ni memang ramai orang perlukan motivasi diri. Sebab termasuk kita lah, kita pun dalam keadaan lockdown pun kita rasa macam orang kata agak stres lah dalam keadaan macam ni. So, kita waktu pagi tu saya akan ceritakan pasal motivation. Okey, masuk tengah hari. Tengah hari mungkin saya akan ceritakan kenapa saya join bidang takaful ataupun kenapa saya boleh terjebak dalam bidang takaful. Saya buatlah sedikit cerita pendek dan saya post tengah hari. Okey, itu flow dia. Maksudnya kita flow untuk masuk kepada recruitment. Dan malam mungkin saya boleh ceritakan aktiviti saya bersama dengan tim, apa yang kami buat, apa yang kami rancangkan bulan tu. Jadi kita nak attract orang nampak, oi dia ni masuk takaful macam best je, ada tim, ada circle yang positif, orang mula berminat. Orang mula nak tanya, macam mana nak jadi ejen? Jadi biar nampak flow dia tu. Sebab kita nak racun mind dia tu. Jangan macam pagi, motivation, tengah hari tu entah posting tentang apa-apa kita tak tahu, buat je. Atau malam pula tak ada kaitan langsung dengan takaful. Jadi benda tu macam tak ada flow. Jadi orang yang follow kita pun dia macam tak tahu macam mana nak buat keputusan. Tapi bila dia ada flow yang cantik, dia mula merancuni minda seseorang tu. Okey. Yang seterusnya adalah bina engagement di friends di social media. Jangan sombong nak like atau komen status orang. Dekat social media kita kena jadi seorang yang sangat positif. Kena jadi seorang yang sangat support orang lain. Kita kena rajin like orang lain. Kita kena rajin komen dekat status orang lain. Jangan mengharapkan orang je yang nak komen kita, orang je yang nak like kita. Kita pun kena rajin sebab kita nak mula dia sedar, kita wujud sebagai friend dia. Kalau kita pun senyap, kita pun tunggu dia like kita. Jadi dia pun tak tahu kita ejen. Tapi ya, saya nak cerita, ini adalah algoritma dalam Facebook. Bila kita komen seseorang tu, jadi orang tu akan kerap kali nampak status kita di newsfeed dia. Sebab tu kita kena rajin komen dan like orang. Kalau kita perasan kan, kita scroll newsfeed kita dekat Facebook tu, kebanyakannya mesti orang yang sama je kita nampak. Sebab apa? Sebab itulah orang-orang yang biasa kita like, biasa kita komen. Itu algoritma dekat Facebook. Algoritma dekat Facebook ni sentiasa berubah. Tahun ni lagi teruk lah rasa. Dulu kita like pun dah tak apa, tapi tahun ni Mark Zuckerberg tu buat siapa yang komen je, newsfeed orang tu akan naik dekat newsfeed kita. So kita kena rajin komen dekat orang supaya apa yang kita post naik dekat newsfeed dia dan dia nampak kita, dia nampak apa yang kita buat, dia nampak apa yang kita post. Jadi kena bina engagement. Itu cara kita bina engagement dengan friend di social media. Okey. Seterusnya, rajin-rajin komen di Facebook influencer, page-page yang ramai follower untuk kita tinggal jejak. Komen, saya kalau macam saya suka komen dekat Azizul Azli yang cerita pasal hartanah. Jadi bila kita komen biarlah kena dengan apa yang dipostkan oleh influencer tu, jangan komen yang tak kena, yang tak masuk langsung dengan apa status yang dia buat. Bila kita komen benda yang positif, secara tak langsung ada beberapa orang akan add friend dengan saya. Maksudnya dia dah pergi dekat profil saya, dia tengok profil saya, okey orang ni ada status yang okey, boleh buat kawan, so dia pun add. Jadi kita dah tambah lagi lead kita untuk convert mereka menjadi prospek. So cuba tinggalkan jejak, rajin-rajin komen di Facebook influencer, page-page yang ramai follower. Kita biar orang nampak kita. Orang akan tekan profil kita. Bila kita komen sesuatu yang positif,
orang akan cuba tekan profil kita nak tengok siapa orang ni. Bila dia tengok, dia akan nampak, orang ni buat takaful, orang ni bagus, ada branding yang bagus. Jadi itu cara kita dapatkan lead yang baik. Okey. Seterusnya, bina branding yang baik di social media. Orang ni dia suka tengok behind the scene. Dekat social media ni, kalau kita buat marketing, saya galakkan tunjukkan behind the scene. Maksud behind the scene ni adalah apa aktiviti yang kita buat sebagai seorang ejen takaful. Kalau hari tu kita buat quotation, snap gambar. Cerita hari ni buat quotation untuk beberapa orang, gini. Kalau hari tu buat servicing untuk orang kata buat claim, isi borang, ambil gambar tengah buat isi borang. Orang nak tengok benda tu. Orang suka tengok. Sebab bila dia tengok, oh orang ni committed. Orang ni sentiasa ada appointment. Kalau kita ada calling appointment dengan klien ke musim musim lockdown ni, suruhlah siapa-siapa ambil gambar masa kita tengah cakap telefon tu. So kita buat cerita hari ni baru lepas calling klien macam ni, prospek macam ni, dan masukkan dalam media sosial kita. Orang akan lebih trust bila dia tengok benda yang real situation. Berbanding kalau kita ambil gambar-gambar kartun je macam tu, gambar-gambar macam tu saya suka letak dalam story. Tapi kalau dekat posting social media, saya lebih suka benda yang real situation, supaya orang lebih trust pada kita. Okay. Dan yang terakhir dekat sini, belajarlah guna TikTok, platform yang paling trending sekarang ni. Memang saya sangat sarankan sangat mulalah belajar guna TikTok. Sebab TikTok adalah platform yang paling trending sekarang ni dalam bisnes. Okay. Untuk branding. Sekarang memang ramai dah saya tengok dekat TikTok tu yang dah buat ejen takaful yang dah buat dalam TikTok, memang ramai dah sekarang ni. Dalam geng-geng Great Eastern pun ada yang dah mula buat platform TikTok ni sebagai satu branding. Mula buat daripada sekarang, sebab saya pun baru start tahun ni lah menggunakan TikTok, dan memang lebih seronok lah gunakan TikTok. Sebab kita buat video, tapi benda tu bukan satu kebiasaan, tapi kita kena follow orang kata trending semasa, sebab kita tak boleh ketinggalan. Sekarang ni memang kalau kita tahu platform utama bisnes adalah dalam online, sebab musim sekarang ni memang macam ni yang menghalang kita untuk buat orang kata secara luaran, face to face. So kita kena belajar apa jua cara yang boleh memberi peluang pada kita untuk mendapatkan prospek, kemudian close case. Okey. Seterusnya. Okey, apa perlu buat selepas dapat prospek? Sebab tadi kita dah buat lead kan. Okey, kita dah buat lead, kita dah buat project under list, kita dah buat prospecting, kita dah buat marketing, dan tibalah kita dapat orang yang ingin tahu dengan lebih lanjut. Maka akan dapat benda tu. Bila kita keep yang buat secara konsisten, akan dapat benda tu akan datang pada kita. So apa yang perlu buat selepas dapat prospek? Kita design presentation kita untuk prospek kita itu. Okey, untuk presentation, untuk waktu sekarang ni ada tiga cara untuk kita present, iaitu melalui virtual meeting, iaitu macam Zoom ni, calling, kerana kita explain dalam calling, present dalam calling, ataupun WhatsApp. Ini yang biasa di antara kita gunalah. Saya pun banyak guna WhatsApp lah. Yang sebenarnya call sekarang, kalau pendapat saya daripada apa yang saya perhatikan, menggunakan call adalah lebih mudah untuk kita close. Dan kalau menggunakan WhatsApp, belajarlah untuk buat voice chat. Mana kita present melalui voice chat, jangan kita typing, sebab intonasi suara kita ketika bercakap sebenarnya banyak mempengaruhi untuk orang tu lebih trust pada kita. So kalau rasa tak boleh nak call, kita gunakanlah voice chat yang ada dalam WhatsApp. Okay, so ini platform yang boleh kita gunakan untuk kita present. Okay, seterusnya, make it simple. Ceritakan apa benefit penting yang prospek boleh dapat dengan harga caruman tu. Okay, saya cerita pengalaman saya lah. Kalau dulu awal-awal jadi ejen, nak close tu agak susah, sebab saya macam kita cerita present dekat prospek kita tu, okey, tuan akan dapat manfaat ni dengan harga ni, dengan quotation ni macam ni, ada hibah, ada ni.
kita tak dapat nak keluarkan satu ayat yang mana untuk menyuruhkan dia tu ambil benda tu, setuju benda tu. Kita jadi macam pusing benda yang sama. Kita orang kata tersangkut dekat circle yang sama. Kita dah tahu macam mana aku nak celah untuk bagi tahu dekat prospek kita tu, okey, carumlah pelangi. Jadi cuba design benda tu simple sikit. Maksudnya biar, sebab kadang-kadang ada prospek yang dia tak faham pun baca banyak-banyak ni. Dia lebih suka pada apa yang aku dapat dengan 100.5 sebulan ni. So kita letak diri kita di tempat klien. Kalau aku seorang klien, apa yang aku nak tahu sebelum aku nak carum ni. So design presentation kita tu supaya orang kata prospek tu mudah faham, jelas, jadi dia tahu oh benda ni penting. Okay. Seterusnya adalah kita more to guide mereka buat keputusan dan biasakan guna, ni macam saya kata ya, biasakan guna voice chat jika WhatsApp. Maksud more to guide ni kebiasaannya dah, macam saya pun dulu, saya memang suka cakap pada prospek saya, okey, tuan nak bajet berapa sebulan? Bila kita keluarkan ayat, berapa bajet tuan sebulan? Kita dah memberi, orang kata kita yang follow klien kita, prospek kita sekarang. So dia dah ada kuasa dekat situ, sama ada dia nak ambil ke dia tak nak ambil. Sebab kita dah bagi satu peluang pada dia untuk dia jadi berkuasa dekat situ. Sebab kita dah tanya dia, berapa bajet tuan sebulan? Okey. Cadangan saya, kita buat quotation. Sebab tu kita ada quotation, maknanya kita buat quotation yang sesuai untuk orang tu. So jangan terlalu fikirkan kepada harga. Kalau kita tengok memanglah Evo sekarang ni memang sangat mahal. Tapi bila kita dah ubah mindset kita, sekarang ni terus terang saya cakap untuk Pelan Merdeka Evo, saya memang gunakan apa yang Great Eastern bagi dalam MPOS tu, iaitu starter, booster, satu lagi apa? Saya lupa dah. Starter, booster, apa satu lagi ya? Saya tak ingat lah. Customize. Dia ada 3 kan. Starter, booster, ada satu lagi yang paling tinggi tu. Customize je. So saya gunakan benda tu je. Saya tak customize dah sekarang. Saya memang guna apa yang Great Eastern bagi. So saya explain sebab yang starter tu, apa yang Great Eastern dah design dalam MPOS tu sebenarnya satu benefit yang cukup bagus untuk seorang klien, untuk seorang individu tu. Cukup lengkap. Satu lagi booster lah. Booster lah. Satu lagi booster lah. Starter, booster, 2 dah. Starter, booster, customize. Apa lagi satu lah? Ada lagi satu lagi, saya rasa ada lagi satu lagi. Ada lagi satu. Di others lah. Saya tak ingat lah, tapi dia ada 3 lah, tak silap saya, selain customize tu. Dia maksudnya ada 4 lah semua sekali, kalau tak silap saya. Tapi saya memang dah guna design yang Great Eastern bagi. So sebab dekat situ dah ada CI, dah ada Airline Hospital apa semua, dah ada waiver. So memang cukup lengkap. Jadi saya tak nak bagi klien nampak harga. Saya nak klien nampak, prospek nampak pasal benefit yang dia dapat. So saya guide dia. Kita guide dia untuk dia faham benefit apa yang dia dapat dengan harga yang sekian. Satu lagi pro. Pro. So dia ada starter, booster dan pro kan. Ya, customize. Saya memang guna 3 benda tu. Terus guna yang tu je. Memang harga tinggi sikit. Tapi setakat yang saya guna ni alhamdulillah lah close lah setakat ni. Tapi sebab apa? Sebab klien faham walaupun mahal, benefit yang dia dapat tu adalah sangat berpatutan dengan harga yang dia bayar. Jadi kita guide dia, jangan bagi peluang. Contoh kalau kita buat quotation, mungkin kita boleh buat 2 quotation untuk pilihan. So dekat 2 quotation ni, sebenarnya kita dah ada satu pilihan yang mana kita nak suruh dia ambil pilihan A. Kita ada 2, contoh kita ada 2 quotation, A dan B untuk Merdeka Evo. So sebenarnya kita nak suruh dia ambil A sebab A ni dah sesuai dengan bajet dia, sebab kita dah buat fact finding apa semua dan benefit dia dah berpatutan untuk diri dia. So kita akan bagi tahu, okey, tuan, ni quotation yang saya dah buat, saya ada 2 pilihan yang saya dah buat, pilihan A dan pilihan B. So kita explain sikit apa benefit yang dia dapat. So boleh bagi tahu dekat dia. So saya as financial consultant, saya suggest dekat tuan untuk ambil pelan A. Kita guide. Saya suggest tuan untuk ambil pelan A.
Kenapa kena ambil pelan A? Kita guide dia lagi. So bila dia tengok macam tu, kita guide dia akan lebih suka untuk ambil. Tapi kalau kita, tuan ni quotation A dan B, tuan tengoklah, nanti tuan fikir tuan nak yang mana. Kita dah bagi peluang dekat dia untuk blue tick kita, untuk buat fikir, untuk buat dia tanya suami dulu, tuannya tanya nenek dulu, macam-macam akan keluar nanti. So kita bagi quotation untuk dia buat pilihan sama ada A dan B saja, bukan pilihan untuk dia fikir dulu. Jadi lebih mudah untuk kita dapat close case tu. Okey. Seterusnya ni adalah sentiasa akhiri setiap penerangan kita dengan soalan. Okey, jangan kita dah terang tu kita biar tanpa soalan. Sebab itu menyebabkan kita buka ruang untuk prospek tu buat tak tahu, senyap, berlutik. Itu banyak akan berlaku. Kita akhiri dengan soalan sebab kita nak dia terus menjawab supaya conversation kita itu berterusan dan kita boleh tarik dia untuk close. Contoh, saya bagi contoh, katakanlah dia dah tengok quotation apa semua. So kita terima satulah objection dekat situ katakan. So kita boleh bagi tahu dekat dia, okey tuan, kalau tuan rasalah dengan medical card ni tuan boleh jimat 20,000 jika tuan sakit secara tiba-tiba dan perlukan rawatan yang segera. Okey tak? Okey, kita beri ayat tu, kita cari satu receipt yang ada bil Great Eastern, kita hantar dekat dia sebagai testimoni untuk menguatkan lagi kenyataan dia tu. Kenyataan yang kita bagi tu. Benda tu boleh cari dekat Facebook, banyak ejen-ejen Great Eastern share pasal slip untuk selepas GL approve apa semua tu, selepas discharge kita dapat slip berapa harga-harga kan. So bila kita bagi ayat tu, kita sertakan sekali dengan harga orang yang pernah guna khidmat Great Eastern, berapa dia Great Eastern tanggung untuk dia. So bila dia tengok macam tu, dengan kita tambah lagi penguat kita dengan gambar tadi, mungkin akan timbul rasa urgency untuk dapatkan plan tu. Okey, seterusnya. Yang ini yang saya katakan, pandemik ni adalah satu rahmat untuk ejen takaful. Create agency pada mereka. Kita boleh gunakan isu COVID-19 sekarang. Bukan nak guna isu COVID-19 ni untuk sesuatu yang orang kata main-main, tapi kita nak orang sedar. Jadi contoh kalau medical card, kita boleh create benda ni, memang saya guna dan acap kali close lah. Kalau pasal medical card, kita boleh bagi tahu dalam keadaan sekarang hospital memang penuh, hospital memang pack dengan pesakit COVID-19. Kalau kita ada pilihan, ada medical card untuk ke swasta, apa salahnya? Lebih selesa. Maksudnya kita create situasi yang menyebabkan dia rasa risau, dia rasa bimbang. Terus terang saya cakap, kalau dalam takaful memang kita kena main emosi takut dan risau. Tak ada dah emosi lain. Sebab takaful tak ada emosi yang happy untuk menyebabkan dia ambil benda tu. Sebab takaful ni berkaitan mati, berkaitan dengan sakit. Benda tu hanya emosi takut dan risau saja yang akan menyebabkan dia mencarum dalam takaful. So kalau berkaitan lagi dengan COVID-19 ni, pasal hibah kita boleh kata kalau dah positif, nak ambil memerlukan masa 6 bulan. Kita perlu daripada tarikh yang kita dah negatif tu. Dan perlu ada pelbagai prosedur. Dan kalau kita pernah dengar ada dalam kerata akhbar ke baru ni, yang mak ayah dia tu meninggal disebabkan COVID-19, tinggal 3 orang anak. 3 orang anak yang masih kecil dan bersekolah. So parent dua-dua meninggal disebabkan COVID-19. So kita boleh cerita create urgency melalui isu COVID-19 ni. Biar orang nampak, sebab orang sekarang ni memang aware COVID-19 ni bukan satu yang boleh dimain-mainkan. Okay. Dan last sekali kat sini adalah power close kita, cubalah guna untuk offer free gift. Okay, macam saya kata tadi lah, walaupun kita ejen baru dan kita seorang ejen sahaja, kita kena ambil tanggungjawab yang ini adalah bisnes kita. Memang modal kita pada waktu awal tu adalah RM80 saja untuk ambil exam, tapi kita kena juga keluarkan sikit modal untuk kita dapatkan hasil. Jangan berkira, jangan rasa macam patutnya benda ni agensi lah yang kena buat. Tak, kita as agent kena ada inisiatif benda tu. Kalau orang lain yang berniaga bukan takaful, berniaga produk ataupun stokis, dia kena pegang produk. Nak pegang produk tu dia kena keluarkan duit dulu, keluarkan modal dulu, baru dia boleh jual.
So kita ni dah beruntung, kita hanya RM80 je exam. Lepas tu produk tu semua dah Great Eastern sediakan. So dekat sini apa salahnya kita offer free gift. Gunakan untuk minggu yang terakhir setiap bulan. So kita boleh attract orang tu untuk cepat dapatkan pelan takaful tu. Maksudnya kita nak dia lock cepat-cepat supaya tak terlepas dengan free gift yang kita tawarkan. Free gift ni boleh bagi macam contoh sebulan free payment deposit ke. Jangan berkira, kita fikir okey aku sedekahkan benda ni kepada klien kita. Walaupun kita bagi sebulan free, tapi kita akan dapat banyak bulan lagi akan datang. So jangan berkira. The more we give, the more we get back. Kena ingat yang tu. Always buat benda ni kita buat dengan sedekah. Kalau free gift saya memang suka ambil dari Shopee je. Kadang-kadang saya offer je dekat klien saya, okay free gift bulan ni kau akan dapat air fryer. So dia kata, air fryer? Naklah aku ambil terus lah. So bila dia ambil terus, so air fryer tu saya klik je lah dalam Shopee. Tak alamat dia, post dekat dia. Shopee pun post dekat dia. Tak ada masalah. Sebab kalau macam Evo, dengan 33% tu boleh cover lagi lah kalau dengan satu air fryer je kita bagi. Niat kita sedekah bagi dekat klien kita supaya klien kita lebih happy. Bila dia happy, dia tahu dia boleh dapat hadiah free gift air fryer dengan kita, dia akan recommend lagi dekat orang lain. So sebab tu saya kata, the more you give, the more you will get back. Okay, last yang terakhir. So percayalah pada ini. Jaga aktiviti kita secara konsisten. Rezeki closing tu kita serahkan bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Maksudnya dekat sini, jangan terlalu fikir perkara yang kita tak boleh kontrol. Kita fikir dan kita jaga apa yang kita boleh kontrol. Contoh dekat sini, nak closing, nak dapatkan klien, nak suruh dia setuju, sebenarnya kita tak boleh kontrol benda tu sebab itu hati manusia. Hati itu milik Allah. So, yang tu kita serahkan bulat-bulat pada Allah. Tugas kita buat aktiviti. Buat aktiviti itu adalah usaha. Sebab Allah dah kata, aku tak akan ubah nasib satu kaum itu selagi dia tak berusaha untuk mengubah nasib diri dia. So, kita usaha betul-betul, buat dulu, jangan fikir macam mana nak dapat apa yang akan jadi. Itu yang kita boleh kontrol. Kontrol yang tu. Dapat close, dapat tak capai apa matlamat kita tu, yang benda yang kita tak boleh kontrol, kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Okay, so itu saja sharing saya untuk malam ni. Boleh open untuk soalan kot. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya saya Rafidi tanya boleh Boleh. Jadi tuan cukup cakap pasal social media, banyak sebut pasal TikTok kan? Ya. Okay, trending sekarang. Cuma saya just nak tanyalah pasal TikTok ni, dia punya dalam banyak-banyak social media yang tuan pakai semua, TikTok berapa persen ataupun banyak tak leads daripada TikTok, ataupun dia macam mana? TikTok lebih pada marketing ataupun macam mana? Ataupun dia lead tu banyak daripada TikTok? Ataupun kalau bukan TikTok, nak tanya social media mana yang banyak menyumbang leads untuk takaful ni lah, untuk bisnes ni? Okay. So saya pergi semualah pada 3 social media yang saya pernah guna, iaitu Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okay, kalau Facebook adalah sesuai untuk kita attract orang yang 35 dan ke atas. Kebanyakan Facebook sesuai untuk kita dapatkan prospek yang berumur 35 dan ke atas. Kalau kita nak dapatkan lead yang berumur 30 dan ke bawah, kebanyakannya akan datang daripada Instagram. Geng-geng muda ni 25, 24 ni banyak berada di Instagram. Dan kalau TikTok ni sebenarnya lebih more kepada branding. Tapi kalau untuk bisnes yang produk, bisnes yang boleh pegang, yang ada barang, dia sangat mudah untuk attract orang membeli. Tapi kalau kita buat untuk takaful, dia adalah satu branding untuk orang trust kita. So dekat TikTok tu, dekat profile kita TikTok tu, kita boleh masukkan IG kita ke, ataupun kita boleh masukkan Facebook kita untuk dia pergi dekat situ pula. Sebab dalam TikTok ni kita bermain dengan video. So bila kita bermain dengan video, kita buat satu konten cerita tentang takaful, emosi dia tu lebih mendalam. Orang yang tengok cerita,
berbanding dengar kita cakap, sebab kita boleh masukkan muzik, kita boleh masukkan kata-kata. Jadi bila orang tengok, orang lebih macam orang kata awareness tu lebih timbul dengan lebih cepat. Jadi orang akan pergi dekat kita. Dan bila view kita ramai, dia akan lebih keras untuk cuba tanya dengan kita. Okay. Menjawab tak? Terima kasih, terima kasih. Okay. Cikgu Iwan nak tanya sikit boleh? Boleh. Macam mana dengan FB Live? Based on experience Cikgu Iwan sendiri lah, application of FB Live ni, waktu bila sesuai ataupun perlukah kita buat, berapa kerap? Boleh share? Facebook Live pun bagus sebenarnya untuk kita buat. Tapi untuk peringkat awal, sebenarnya Facebook Live ni tak perlu lama pun untuk kita bercakap. Jadi kita hanya perlu buat dalam masa 5 hingga 10 minit je. Dan waktu yang sesuai, kita cari waktu yang di mana orang sedang santai pada waktu tu. Kebanyakan kalau saya tengok dekat Facebook, ramai orang buat Facebook Live ni bila start pukul 9 dan ke atas. Sebab pukul 9 dan ke atas ni, orang dah habis makan, dah sudah selesai solat isyak, orang dah nak lebih relax-relax nak scroll Facebook. So kita boleh buat Facebook Live waktu tu. Saya pun sebenarnya tak pernah buat Facebook Live. Saya tak berapa berani lagi lah untuk Okay. Alright. Thank you, Cikgu Iwan. Okay. Assalamualaikum. Cikgu Iwan. Ya. Azhar. Okey. UM Azhar. Tanya. Tu. Okey. Tanya Cikgu Iwan. Berdasarkan yang Cikgu Iwan pakai dekat social media, okey, macam Azam tengok style Cikgu Iwan, kalau Azam ni tak mengenali lagi Cikgu Iwan tengok secara posting tu lebih kepada macam lifestyle, nak tunjuk dekat orang kepada Cikgu Iwan ni sebagai cikgu dan dalam masa sama buat ejen takaful. So dari segi produk ataupun sharing pasal awareness pasal takaful yang Azam tengok kurang. Tapi macam mana Cikgu Iwan boleh buat sampai average sebulan 10,800. So dalam social media, yang mana platform yang paling efektif untuk orang macam ejen baru ataupun kita orang yang ejen lama untuk try mekanisme dekat social media untuk dapat hasil yang macam Cikgu Iwan? Yang mana antara Facebook, IG, Twitter, TikTok, WeChat ke apa semua, yang mana lagi rasa yang efektif untuk pada generasi pada masa sekarang ni 2021 dan onward ke atas lah maksudnya. Okay, terima kasih. Okay. Saya pun sebenarnya tak adalah orang kata yakin 100% dengan apa yang saya nak jawab ni, tapi ini berdasarkan pendapat saya lah. Sebenarnya dekat Facebook ni kalau kita perasan, kita dah terlalu ramai lambakan ejen lah. Kalau friend saya dekat Facebook tu memang sangat ramai ejen takaful. Bukan saja daripada Great Eastern, daripada AIA, daripada Prudential. So every time kita boleh nampak orang ejen-ejen takaful update pasal takaful. So Facebook ni masih relevan sebenarnya untuk kita update. Tapi kalau cadangan saya sekarang lebih more pergi kepada IG. Saya pergi pada IG sekarang ni sebab dekat IG kita masih kurang lagi berkaitan dengan takaful. Okey, kalau UM Azan cakap tadi tak banyak saya post pasal awareness kan. Sebenarnya saya lebih banyak post di story. Macam saya cakap tadi lah, Facebook saya tu status saya post sekali-sekala je pasal awareness, tapi saya more kepada cerita awareness, motivation, bukan awareness, macam lifestyle, apa yang berlaku dalam hidup saya, sebab saya nak attract orang untuk engagement. Bila ada engagement, orang akan view story saya. View story di Facebook saya sekarang ni hampir 300-400 sehari orang view. So saya menggunakan platform awareness saya lebih ke dalam story, sebab story tu benda tu tak kekal. Tapi dekat status, saya lebih kepada untuk attract orang like, komen, untuk orang datang jenguk Facebook saya. Tapi untuk ejen-ejen rookie sekarang sebenarnya masih boleh guna Facebook. Tapi kena rajin sikit. Maksudnya bukan setiap masa kita
tentang takaful. Kita boleh share pasal kita punya lifestyle, apa yang kita buat. Lepas tu selit lah satu pasal takaful, awareness. Itu pendapat saya lah. WhatsApp status okey. WhatsApp status pun okey. WhatsApp status sebenarnya lagi cepat untuk dapat. Sebab kebanyakan orang yang ada dalam WhatsApp tu sebenarnya dah kenal kita lama. So memang kena rajin juga update dekat WhatsApp status. Saya macam ni. Kalau saya update benda tu dekat story IG, Facebook, benda tu juga akan masuk dalam WhatsApp status saya. Kita buat terus semua. Okay. Ada lagi soalan? Okay, tak ada soalan kot.